Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir. Masih lagi berkenaan dengan sebab-sebab kerumitan ataupun perkara-perkara yang halus yang menghalang kepada orang zaman sekarang ini untuk memahami Al-Quran. Tajuk pada malam ni iaitu perkara-perkara yang wajib diketahui, perkara-perkara yang perlu yang diketahui oleh ahli tafsir berhubung dengan bab hazaf. Hazaf yakni pengguguran kalimah. Maknanya ada bahagia-bahagia perkataan ataupun dalam satu ayat tu ada bahagian-bahagian yang telah digugurkan, di mana tidak disebut itu lebih fasih. Kalau sebut juga dia akan hilang kefasihan ayat tersebut. Kata Imam Waliullah, وَلْيُعْلَمْ أَنَّ حَذْفَ خَبَرِ إِنَّا أَوْ حَذْفَ جَزَاءِ الشَّرْطِ أَوْ مَفْعُولِ الْفِعْلِ أَوْ مُبْتَدَئِ الْجُمْلَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُضْطَرِدٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَعْدَهُ دَلَالَةٌ عَلَى حَذْفِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ أي لَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ. Hendaklah diketahui bahawa hazaf khabar inna atau jawab syarat atau maf'ul, yang kata objek bagi fi'il, yang kata kerja atau mubtada' dan sebagainya, semua itu adalah umum dan konsisten dalam Al-Quran. Apabila sesuatu yang selepasnya apabila sesuatu selepas daripadanya itu yakni ada apabila selepasnya itu ada petunjuk, apabila selepasnya itu menjadilah ataupun apabila ada petunjuk selepas daripadanya, gitu. Apabila ada petunjuk selepas daripadanya yang menunjukkan kepada hazaf, ataupun apabila sesuatu yang selepasnya itu menjadi petunjuk kepada hazaf. Waktu sedap sikit apabila sesuatu yang selepasnya itu menjadi petunjuk kepada hazaf. Seperti firman Allah Ta'ala, falau sya'a lahadakum ajma'in, kalau Allah Ta'ala kehendaki dia akan memberi hidayah kepada kamu sekalian, kamu semua. Di sini Imam Waliullah nak memberitahu kepada kita pengguguran ni, seperti yang telah kita pelajari dalam bahagian-bahagian sebelum daripada ni, terdapat bahagian yang tertentu yang tidak tersebut di dalam Al-Quran itu adalah benda yang lumrah, benda yang biasa, bukanlah satu benda yang syadz, yang ganjil, yang luar daripada kaedah. Maknanya ada bahagian ayat yang tidak disebut itu adalah perkara biasa dalam Al-Quran, tidak sepatutnya jadi pelik lah. Sebab apa? Sebab benda-benda ni berlaku juga di dalam percakapan manusia seharian. Begitu juga dalam syair-syair yang fasih, ada juga berlaku pengguguran itu. Jadi dia kata khabar inna. Khabar inna ni, khabar tu maknanya predikat, mana cerita. Khabar tu ceritalah. Bagi inna ni kata-kata penegas. Macam kita kata innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi inna tu sesungguhnya Allah tu maknanya dia panggil isim inna.
Rahim tu maknanya khabar dia. Jadi kadang-kadang ada digugurkan khabar inna itu. Atau hazaf jawab syarak. Hazaf jawab syarak. Dan bahagian-bahagian lain lah. Ini ada sesuatu dan ini tidaklah menjadi masalah umum berlaku ataupun tidaklah menjadi keganjilan, kejanggalan dengan syarat apa? Dengan syarat selepasnya itu ada sesuatu yang menjadi petunjuk. Orang panggil ada qarinah, ada benda yang menandakan. Macam di sini, falau syaa lahadakum ajma'in, ay lau syaa hidayatakum lahadakum. Falau syaa hidayatakum lahadakum. Hidayatakum tu dia tak ada dalam ayat. Tak ada dalam ayat, tetapi diandaikan ada. Jadi ada tu ditunjukkan kepada hadakum. Hadakum. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak memberi hidayah kepada kamu, dia akan memberi hidayah. Tapi dia memadai dengan kata kalau Allah Ta'ala nak, pasti dia memberi hidayah. Jadi apa yang dikehendaki itu tidak dinyatakan dalam ayat. Tapi ada petunjuk kepada hazaf tadi, iaitu hadakum. Hadakum tu memberi hidayah lah. Jadi sebab itulah dalam takdir dia kata falau syaa hidayatakum lahadakum. Jadi kalau detail gitu dia tak sedap lah ayat. Falau syaa hidayatakum lahadakum. Jadi rasa panjang sangat. Panjang sangat. Dah. Payah nak sebut. Jadi hak ni macam kita pelajari dahulu. Dia bab qarinah ni dah. Bab qarinah ni ni walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dah. Jadi kalau takdir tu walakinnal birra birruman amana, walakinnal birra birruman. Jadi nak sebut tu sendiri dia tak berapa fasih. Dah. Jadi sebab Quran ni kalam Allah yang penuh dengan mukjizat, dia kena dalam keadaan yang begitu halus. Bahasa yang fasih. Lafaz dia tu tidaklah kata menyebabkan kita ni bersilap lidah. Dah. Mana dia ringkas. Ringkas tu sendiri menunjukkan kepada mukjizat. Kalau dia nak, dia akan memberi hidayah. Kita pun ada guna juga dah. Kalau kita nak, kita boleh bui. Bukan kata kalau kita nak bui, kita bui. Ada pakai ringkas gitu. Kemudian firman Allah Ta'ala, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran yang datang kepada kamu dan disembunyikan oleh kaum kitab Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Maknanya takdir dia, hazal haqqu min rabbika. Hal ini berkenaan dengan kiblat lah. Berkenaan dengan kiblat. Orang-orang Yahudi, ahli kitab ni, dia telah memalaikan kiblat orang beriman ni, manusia ni, daripada menghadap Baitullah di Kaabah di Mekah tu, mereka tukar menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal masjid di Baitul Maqdis tu dia kena menghadap Baitullah juga. Jadi setelah Allah Ta'ala memberi keterangan kepada orang yang beriman ni, dah, Allah Ta'ala kata Al-haqqu min rabbika. Hak tu hak keterangan tu dia daripada tu lah. Saya kulu sufaha tu. Saya kulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi Allah Ta'ala telah menyatakan kiblat yang sebenar. Jadi takdir dia hazal haqqu min rabbik. Kebenaran yang ini daripada Tuhanmu. Tu dia punya takdir. Itu takdir yang dibuat oleh Syekh Waliullah di sini. Hadzal haqqu min rabbika. Tetapi ada juga takdir yang lain yang dibuat oleh ulama lain, iaitu kata Ar-Razi. Kata Ar-Razi, dia kata huwal haqqu. Huwal haqqu, itulah dia.
Dia tukar dengan huwa. Huwal haqqu. Huwal haqqu. Itulah dia kebenaran datang dari Tuhan kamu. Jadi kalau error lah error. Dia ni kena main error dah. Analisis ayat Jadi hazal haqqu kebenaran yang ini. Dah. Ataupun kita boleh baca hazal haqqu, ini adalah kebenaran dari Tuhan kamu. Dia boleh juga gitu. Haza, ini adalah kebenaran dari Tuhan kamu. Jadi al-haqqu tu dia jadi apa? Khabar. Dia jadi khabar. Hazal haqqu jadi khabar, haza tu mubtada. Maknanya haza tu subjek, al-haqqu tu predikat. Tapi hak kita terjemah ni kebenaran yang ini. Jadi haza tu mubtada, al-haqqu tu jadi badal. Jadi badal. Satu lagi dalam nota kita tu, atau dengan takdir al-haqqu ma sabata min rabbika, kebenaran itu apa yang sabit dari Tuhan kamu. Yani hak benar, perkara yang sebenar, hakikat hak sebenar adalah apa yang diberitahu oleh Tuhan kamu melalui wahyu. Yani bukan yang didakwa oleh ahli kitab. Jadi ahli kitab tu dia kata tu dengan kata-kata rekaan mereka. Kemudian firman Allah Ta'ala. Jadi semua ni nak tunjuk kepada kita hazaf ni. Hazaf maf'ul. Semua ni berlaku dalam Al-Quran, berlaku bukan berlaku secara ganjil, tidak, tapi ini adalah umum berlaku. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan, yakni Nabi SAW menguasai Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Jadi kalau kita baca ayat ni sedap lah. Sedap. Ya rengkah. Jadi orang molek. Tapi kalau kita analisis dah, balik kepada struktur hak asal, dia akan jadi la yastawi minkum tu, dia kena ada la yastawi minkum man anfaqa, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa man anfaqa min ba'd al-fathi. Dia akan jadi lagu tu, anfaqa min qabl al-fathi wa qabla al-fathi. Sebab apa? Sebab bila kata tak sama, jadi bila kata tak sama, dia mestilah ada perbandingan. Dah. Tak sama orang yang membelanjakan sebelum daripada Fatah Mekah dan yang membelanjakan sesudah. Jadi yang nak dibandingkan itu tidak disebut. Man anfaqa ba'da al-fath itu tak ada dalam ayat hak asal, dalam ayat Quran tak ada. Jadi kalau ada jadi panjang tak sedar lah. Tapi tidak disebut tu ada qarinah ataupun ada petunjuk. Lagu mana? Dalam ayat berikut dah. Dalam ayat berikut tu Allah Ta'ala kata mana dah? Tidak tahu tadi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa man anfaqa min ba'd al-fathi. Gitu. Hak asalnya. Maknanya kalau kita tidak gugurkan dia akan jadi lagu tu. Yang kedua digugurkan kerana ada petunjuk, iaitu ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ni pula sebut min ba'du. Jadi min ba'du ni lah digugurkan tadi. Min ba'du ni mana min ba'dil fathi. Min ba'dil fathi. Jadi yang dikatakan bahagian asal yang telah digugurkan itu dapat diketahui. Yang ni bila mana kita membaca ayat berikut tu ulaika azamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Min ba'du tu makna min ba'dil fathi lah. Itu petunjuk dia.
Petunjuk, maknanya min ba'du tu petunjuk kepada bahagian yang telah dihazaf. Petunjuk tu panggil qarinah. Qarinah. Qarinah ni kalau kita ingat balik nota mula-mula bab pertama dulu, panggil qarinah apa dah? Maqaliyah. Qarinah tu ada dalam bentuk ucapan. Firman Allah Ta'ala sendiri. Satu lagi, qarinah ni dalam bentuk haliyah. Qarinah dalam bentuk konteks. Suasana, dia panggil maqam. Suasana kecek tu suasana marah ke ataupun suasana sedih. Ada. Maknanya walaupun tak ada muzik latar, percakapan yang sedih tu dapat dirasai. Ada. Dengar tu sebut. Sebab apa? Sebab cara percakapan tu cara yang mendayu. Macam Nabi aku kata, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tu sedih tu. Ya. Pengaduan dia tu, aku hanya mengadu kesedihan aku, keresahan aku, kerisauan aku ni hanya kepada Allah. Tak boleh harap ke apa-apamu ni. Nabi Yakub kata kepada anak-anak dia. Itu panggil suasana ayat tu. Macam suasana ni orang panggil maqam ni tak? Maqam ni kalau kita belajar dalam tafsir lah, zajar. Zajar tu amaran keras tu maknanya satu maqam tu. Maknanya kalau orang tu nak faham tafsir, dia kena faham Allah Ta'ala berkata-kata tu dalam suasana lagu mana. Dia nak marah ke ataupun dia nak sebut nikmat dia, rasa sayang dia pada hamba. Tu kita boleh baca dalam tafsir itu bila Allah Ta'ala kata ni zajar, ni tasliyah. Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi, nak menghiburkan orang-orang beriman. Jadi semua tu dia berkait dengan maqam. Maqam maknanya konteks ayat, suasana waktu ayat tu diwahyukan, ataupun suasana apa yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita. Kemudian dari segi kefahaman daripada ayat ni dah, apa yang kata beza ni? Apa yang kata berbeza ni antara tak sama antara orang beriman, orang yang beriman berjihad dan infak ni. Jadi dia tak sama tu bukan setakat tak sama infak dengan jihad, maknanya tak sama dari segi iman tu. Iman pun berbeza, darjat tu tinggi. Macam klasifikasi para sahabat ni ada as-sabiqunal awwalun. Ada muhajirin, ada ansar. Kemudian ada ashabul badri. Lepas tu ada dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi semua tu tak sama. Tak sama dari segi sahabat. Walaupun semua tu sahabat, tapi tak sama darjat dia. Jadi sebab infak dan jihad sebelum Fatah Mekah lebih besar darjatnya kerana zaman sebelum Fatah Mekah adalah waktu orang Islam lemah. Kerana orang-orang kafir adalah orang Arab yang teramai. Mana kebanyakan orang Arab yang ada sekeliling Hijaz tu, kebanyakan mereka itu orang kafir, di bawah pengaruh kafir Quraisy. Apabila Mekah dibuka, maka seluruh Quraisy dan Arab memeluk Islam. Jadi tak adalah kebimbangan. Kebimbangan itu tak ada. Oleh itu infak dan jihad sebelum pembukaan lebih sukar bagi orang Islam kerana sedikit kesatuan mereka. Jemaah mereka tu tak ramai, dan harta benda di tangan mereka jika dibandingkan dengan musuh sedikit juga. Bukankah mereka dituntut supaya teguh berhadapan dengan musuh yang bilangan mereka 10 kali ganda daripada bilangan mereka, sebagaimana ditegaskan bilangan orang kafir tu, bilangan orang kafir itu 10 kali ganda daripada bilangan mereka yang orang beriman, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 65. Kalau kita baca dah hari itu, ya ayyuhan nabiyyu hawridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Ayat tu dalam bab apa ayat tu? Dalam bab nasih mansuh. Ayat tu dalam bab nasih mansuh dulu. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau di kalangan, kalau ada di kalangan kamu ni 20 orang yang bersabar, maka dia dapat mengalahkan 200
20 dapat mengalahkan 200. Maknanya seorang tu, kuat dia tu, dia dapat mengalahkan 10 orang musuh. Maknanya sebab itulah ayat ni memberitahu kepada kita mengapa tidak sama infak sebelum daripada Fatah Mekah dan juga selepas. Jadi hal ni pun dia termasuk di bawah tafsir Quran dengan Quran jugalah. Maknanya illah ada musawah, sebab tidak sama tu kita boleh faham berdasarkan kepada surah Al-Anfal ayat 65. Kemudian firman Allah Taala, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berjaga-jagalah kamu akan apa yang ada di hadapan kamu dan apa yang ada di belakang kamu, supaya kamu beroleh rahmat. Tetapi mereka tidak mengendahkannya, dan itulah tabiat mereka, tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, yakni enggan menerimanya. Asal ayat ni, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum a'radu, mereka berpaling. Jadi yang digugurkan tu kita letak dalam bracket, mereka tidak mengendahkannya. A'radu, mereka berpaling, tidak mempedulikan. Jadi kalau kita baca ayat tu, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun tu, jadi tak sebut a'radu tu. Sebab a'radu tu dikatakan sebagai jawab syarat. Istilah jawab syarat. Jawab syarat ni jika tu mesti ada gapo hak sambung tu. Dah. Kita kata gini dah. Apabila terbenam matahari, maka adalah malam. Dah. Jika dia datang, saya lari. Dah. Tu dia panggil jawab. Saya lari tu jawab. Jika dia datang, saya lari. Tu jawab dia panggil. Jadi jawab dalam ayat ni telah dihilangkan, telah digugurkan. Jadi dia mesti ada syarat dan jawab syarat. Syarat tu apa? Izah. Syarat tu izah. Jika ataupun apabila. Tu dia panggil jawab syarat. Izah tu jawab, izah tu syarat. Jawab dia tu dihazaf, digugurkan. La'allakum turhamun tu, itu tidak jawab. Itu bahagian ayat lain. La'allakum turhamun tu, itu ayat yang baru pula. Sebab la'alla ni dia panggil nawasih mubtada' juga. Maknanya masuk dia tu dia akan mengubah keadaan ayat. La'alla, boleh jadi. Jadi itu menunjuk pada harapan. Jadi ayat tu jika sudah lengkap, bila kata wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum a'radu, dia habis itu. La'allakum ni itu merujuk kepada maksud Allah Ta'ala supaya Nabi memberi nasihat kepada mereka. Maknanya kalau mereka tu patuh kepada seruan Nabi supaya menjaga amal perbuatan di dunia ni, buat baik, mengelokkan amalan di dunia ni, takut di dunia, maknanya buat amal hak di hadapan tu, maknanya amalan di dunia. Wa ma khalfakum, di belakang kamu tu makna akhirat. Jadi akhirat tu apa? Azab. Jadi jaga amal kamu di dunia dan jaga diri kamu daripada mendapat azab di akhirat. Jadi itu kehendak Allah Ta'ala. Tetapi a'radu, itu jawab kepada izah tadi. A'radu tu maknanya mereka berpaling, tidak mempedulikan. Jadi mereka
Tidak mempedulikan itu dalam istilah dia panggil syakwa lah. Syakwa ni apa? Rungutan. Maknanya tak sepatutnya mereka tu berpaling. Sedangkan tujuan Allah Ta'ala la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat dunia dan akhirat. Jadi pada ketika ni dah dibuat a'radu tu sebab lebih kuat. Dibuat a'radu tu sebab apa? Sebab sikap mereka yang berpaling tu boleh dibaiki. Tapi hak lebih besarnya apa yang disuruh, yang ini supaya bertakwa, beriman dan menjauhi maksiat. Dan hak lebih penting lagi, tujuan daripada benda tu tadi supaya dapat rahmat. Jadi dibuat a'radu tu. Ya. Maknanya a'radu sebagai syakwa tadi, rungutan tu disembunyikan. Sebab apa? Sebab nak suruh manusia ni letak la'allakum tu, pergantungan di situ. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi jangan ditirulah perbuatan mereka yang berpaling tu. Kamu kena tumpukan kepada ittiqa tadi, memelihara diri. Kemudian wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini adalah qarinah, petunjuk yang memberitahu kepada kita a'radu yang digugurkan itu. Jadi ayat wa ma ta'tihim tu dia panggil qarinah. Mana nak buat ni dah biar ada nanda dulu. Nak buat tu kena ada nanda. Itu cara kalamullah. Jadi ayat Quran tu walaupun ada dibuat di sini, tidaklah bila kata buat tu kita yang baca ni dah jadi meraba-raba. Gapo Tuhan nak? Jadi Allah Ta'ala tak sebut tu sebab dia sebut secara isyarat dalam ayat selepas daripada tu. Jadi sebab itulah kita ni tak perlu kecek berjala-jala. Tak perlu kecek berjala-jala tu. Kena tiru cara Quran ni. Ringkas tapi ada isyarat kepada apa yang direngkaskan itu. Jadi bertakwalah itu, yang ini berjaga-jaga dari melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, kerana akan ada balasannya. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah pada apa yang di hadapan mereka, yakni urusan-urusan hidup di dunia. Dan apa yang di belakang kamu, yakni akan ada nanti huru-hara dan balasan akhirat. Anda kena beringat. Kemudian nota 405 ni, nota tambahan, Imam Waliullah tidak mengemukakan contoh untuk pengguguran khabar inna. Maknanya kalau kita balik semula dalam nota kita tu, hak mula-mula tu hazah khabar inna tu Imam Waliullah tak mari contoh. Dia mari contoh hazah jawab syarat. Hazah jawab syarat tu apa dah? Falau sya'ala hadakum ajma'in. Dah. Hatu dia tak mari. Hatu tu maf'ul, falau sya'ala hadakum, falau sya'a hidayatakum. Hatu tu contoh kepada hazah maf'ul. Hazah objek, falau sya'ala hadakum ajma'in itu hazah maf'ul ataupun objek. Cuma hazah khabar inna tak ada. Hak tak ada tu pensyarah kitab kita ni siapa dia? Tidak hak kitab ni Tidak saya Palampuri, adik dia Amin, Maulana Amin Palampuri. Maulana Amin Palampuri dia mari contoh pengguguran khabar inna. Itu innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tulis kau dalam surah Kahfi tu. Surah Kahfi tu tak tulis. Tapi pok kita ni sunnah Kahfi hari Jumaat dah. Tak tulis pun tahu ni. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sebenarnya ataupun sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Jadi inna la nudhi itu ayat janji.
Dia bukan khabar kepada inna. Dia bukan predikat kepada inna tu, tapi dia ayat yang berlainan yang mari sebagai janji untuk orang-orang beriman. Bukan menceritakan tentang orang beriman. Jadi takdir dia, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawfa nujazihim wa nuwaffihim ujurahum. Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Tak ada terjemah itu tak? Tinggal boleh. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kami akan saufa nujzihim, kami akan membalas mereka dan menyempurnakan balasan pahala mereka. Inna, kerana dia akan tubik selalu. Dia akan jadi sesungguhnya tadi tu, dia akan tubik kerana sesungguhnya. Dalam istilah tafsir ataupun usul fiqh ni, dia panggil jumlah ni jumlah ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah ni mana jumlah yang menyatakan sebab. Sebab maknanya kami akan membalas mereka atas amal mereka itu kerana kami ini tidak akan mensia-siakan. La nudhi'u, kami tidak akan menghilangkan, kami tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang mengelokkan amalnya. Mana tak saja. Tak saja. Dia hadis-hadis lah kita baca tu. Apa? Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Seperti mana seseorang itu menjaga anak kuda dia tu dah hatta takuna mislul jabal. Mana sedekah tadi dijaga oleh Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tidak sia-siakan, dijaga oleh Allah Ta'ala seperti mana kamu menjaga anak kuda kamu tu, sehinggalah sedekah tu tadi jadi seperti bukit, gunung besar. Jadi bukan setakat barang tu kekal, bukan barang tu ada saja, semata-mata ada tak saja, tak, tapi besar. Dah. Maknanya bertambah lah. Macam dalam bab penjagaan anak yatim dah, penjagaan harta anak yatim. Penjagaan harta anak yatim ni, kalau kita tak pandai, dah, dia pitih tu kau hilang, dah, kita kena bayar zakat atas anak yatim tu dah. Kemudian, lepas tu kalau kita penjaga ni miskin, kita boleh tupai makan, dah. Lepas tu budak tu boleh nafkah boleh apa makan minum dia atas tu lah, dah. Kita boleh tupai. Jadi besarnya budak tu pitih pun sikit. Dah. Hak ni hak jaminan daripada Allah Ta'ala ni, dia jadi banyak. Maknanya kalau penjaga anak yatim tu seorang yang bijak, dia labur ke harta anak yatim ni sehingga hak asal 20,000 tu dia boleh menjadi 30,000 kau. Dah, moga harta tu budak tu daripada umur 10 tahun dak suruh pada dia tu umur 18 ke 20 tu. Dah berapa tahun? Jadi ada sebanyak tu. Sebab tu dalam ayat tu warzuquhum fiha. Kita baca dah kan surah An-Nisa tu warzuquhum fiha. Fiha tu merujuk kepada yang diberi itu adalah keuntungan daripada harta tu. Bukan makan modal dak. Mana bagi makan kepada anak yatim tu atas keuntungan dividen yang dia dapat. Bukan kata dia makan tu harta modal dia dak. Itu hak sepatutnya. Warzuquhum fiha. Kemudian bahagian berikut ni penggunaan kalimah iz dalam makna takhwif dan tahwil. Tahwil ni kalau orang Arab agak kha besar. Bukan tahwil. Tahwil tu maknanya pusing. Pusing. Tahwil, ubah. Tahwil ni. Tahwil ni maknanya keadaan menggambarkan keadaan yang menakutkan. Takhwif maknanya menakutkan. Hendaklah diketahui juga bahawa dalam ayat seperti berikut, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, dan juga wa idz qala Musa,
Dan kenanglah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa iz qala Musa liqaumihi itu. Jadi semua ni dah hak ada iz di sini, kalau makna biasa pada ketika, pada saat, pada waktu, itu makna dia hak asal. Tapi bila duduk dalam Quran dah, pada konteks ayat yang tertentu ni dia akan bertukar kepada makna lain. Makna yang makna ada sesuatu yang menakutkan. Manusia perlu rasa geru ataupun manusia kena berwaspada, kena sedar. Jadi kata Syah Waliullah di sini, kaedah asal pada ayat-ayat seperti di atas, kalimah iz merupakan partikel masa. Partikel ni kita terjemah daripada perkataan zarah. Partikel ni mana kalimah-kalimah dalam bahasa Arab yang tidak memberi makna dengan dia tu sendiri. Dia kena gabung dengan orang lain barulah dapat memberi makna ia tersendiri. Macam kita kata dari itu tak ada makna. Tapi kalau kita kata dari Mekah, min Makkah, baru nampak. Baru faham makna. Kalau kata min saja tak ada. Atas. Atas. Dia kena ada atas ke apa? Atas kerusi, atas meja. Jadi dia kena gabung dengan kalimah lain baru nampak. Jadi hak asalnya kalimah iz itu merujuk kepada zarah partikel masa lah untuk mana-mana kata kerja. Iz. Yang ni pada waktu, kalau sini pada waktu Tuhan tu kata. Wa iz qala, pada waktu Allah berkata-kata. Pada waktu Allah tu berkata-kata, maka malaikat dengar. Kemudian wa iz qala Musa, yakni dan pada waktu Musa tu kata. Akan tetapi ia dipindahkan ke sini kepada makna takhwif. Maknanya dalam konteks ayat ni diubah daripada menunjukkan kepada masa tetapi dipindahkan kepada makna takhwif. Maknanya menakutkan. Seperti mana orang yang menyebut tempat-tempat yang menakutkan dan peristiwa-peristiwa yang besar tanpa perlu memberi tumpuan kepada susunan, yakni tarkib ayat-ayat, dan tanpa mengambil kira kedudukan kalimah pada lingkungan i'rab. Lingkungan i'rab ni mana cara kita analisis kedudukan ayat tu. Ni sebagai subjek, ni sebagai predikat. Mana kalau kita ayat cerita lah. Ingat tak kita zaman Jepun dulu. Dah. Di mana? Patah baca. Jadi kalau kita pergi, patah baca tu ahli mana? Dah. Ahli alah kau pupuk kau, ahli alah kau Melawi. Jadi dia cara ke tempat tu. Honaknya ketakutan ya dialami oleh pencerita tu masa Jepun tu mari. Jadi maknanya tak sepatut seseorang tu beralih daripada satu benda yang dia penting kepada benda yang tidak penting. Bahkan maksud sebenarnya ialah untuk menyebut perkara itu sendiri sehingga terlukis. Gambarannya dalam fikiran mukhatab. Mukhatab ni orang yang ditujukan percakapan. Mukhatab. Kita kecek dengan dia. Dia jadi dalam bahasa Arab ni, orang je kecek tu dipanggil mutakallim. Hak kita lawan kecek tu dipanggil mukhatab. Maknanya diri yang pertama, mukhatab tu diri yang kedua. Kalau hak belakang tu dipanggil diri yang ketiga. Dalam bahasa Arab dipanggil ghaib. Dalam fikiran mukhatab dan hatinya dan perasaannya dikuasai oleh sifat takut. Mana supaya bila diberitahu cerita ataupun ayat tadi, maka dengar bulu roma. Dah, mari. Bukan kata baca begitu je.
Yang ni sifat takut itu sentiasa hadir dalam hatinya dan dia menjadikan itu sebagai pengajaran yang besar untuk dirinya. Mana dia boleh ambil ibrah. Dia boleh ambil ibrah daripada cerita ni. Jadi kalau kita tengok kepada ayat wa iz qala rabbuka lil malaikah tu, mana kalau kita baca ayat tu semula ada dengan detail, maknanya ingatlah pada ketika Tuhan kamu tu berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ni seorang khalifah. Maknanya itu menunjukkan kepada kita matlamat penciptaan manusia ni adalah dengan tugas yang besar, iaitu istikhlaf dia panggil. Istikhlaf, manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah ni maknanya orang yang mentadbir lah, diberi mandat untuk mentadbir dengan adil. Itu makna khalifah. Jadi bila baca ayat ni, maka mesti hadir dalam diri kita betapa besarnya tanggungjawab kita ni berada di atas dunia. Kemudian lepas pada tu dia ada ayat tak? Peringatan. Kau tak ada? Dalam nota 400 nil. Ayat tu ya tak? Kemudian nota 407. Tak? Nota 407 tu ayat 54 tu kena, ayat 54 tu kena baiki sikit tu Nota 407 tu peringatan kepada Bani Israel akan sekian banyak nikmat kurniaan Allah untuk mereka dan amaran jika tidak mensyukurinya. Waktu tu kena baiki tu, tidak maksud tu sebenar. Kalau kita balik tengok kepada surah Baqarah ayat 54 ni, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Cerita tentang Nabi Musa ni, dia kata kepada kaumnya, maknanya dalam bentuk marah, dalam bentuk kesal, sesal, kecewa, kamu sesungguhnya telah berlaku zalim terhadap diri kamu dengan sebab kamu ni menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Jadi bila dibaca ayat ni, maka mesti ada dalam hati, dalam fikiran orang yang membaca ni satu perasaan tentang dahsyatnya perbuatan syirik kepada Allah SWT itu, ataupun tidak sepatutnya seorang manusia itu bila mana jelas kepadanya petunjuk Allah SWT dengan mari seorang Nabi ataupun ada orang yang berilmu memberi nasihat, tiba-tiba dia mengenepikan nasihat tadi. Itu sebagai peringatan. Kena ajar sikit lah. Kemudian hazaf haraf jar. Ini ringkas. Hendaklah diketahui juga bahawa hazaf haraf jar daripada an masdariyah konsisten dalam bahasa Arab. Maknanya benda tu lumrah berlaku. An masdariyah ni hak dalam Quran tu ada kalimah an, bukan inna, bukan anna, tapi an, bagi mati, bagi an dah, bagi mati, kemudian diikuti dengan fa'il. Macam kita kata wa antasumu khairul lakum. Ayat tu kita biasa baca wa antasumu khairul lakum. Jadi an tu dia panggil an masdariyah. Dalam istilahnya an itu dia boleh menukarkan kata kerja lepas daripada dia tu, dia jadi masdar. Wa antasumu maknanya puasa kamu. Kita tak kata bahawa kamu berpuasa. Jadi kalau terjemah harfiah dia akan jadi antasumu, bahawa kamu berpuasa itu lebih baik kepada kamu. Kita tukar selalu kepada puasanya kamu itu, puasanya kamu itu lebih baik. Jadi hal tu dia panggil an tu an masdariyah, maknanya masuk an tu sebutir, fa'il tu jadi berubah kepada isim. Tu sipil dia. Ini kena ngaji Arab lah. Kita nak urai terik dah tu. Maknanya an tu bila dia masuk pada fa'il, kata kerja, maka makna dia tu dia boleh berubah terus jadi isim masdar dipanggil. Wa antasumu.
Macam contoh di sini, abasa wa tawalla am ja'ul a'ma. Jadi dia memasangkan muka dan berpaling kerana dia didatangi oleh orang buta. Jadi takdir dia li'an ja'ahul a'ma. Jadi harah ja tu li tu hazah, kerana datang kepadanya orang buta. Kerana kedatangan orang buta. Kerana kedatangan orang buta. Jadi lam tu dibuat memadai dengan anja saja. Lam tu huruf ja lah. Kemudian allazina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Yani bi alla nu'mina li rasulin. Ni dakwah orang Yahudi ni. Tuhan janji dengan kita, tak payah beriman selagi Rasul itu bawa kepada kami korban yang dimakan oleh api. Dia nak lagu tu. Dia buat dakwah atas Tuhan. Jadi asalnya bi Allah. Jadi apa? Nun tu duk mana? An masdariyah tu ada dia sebab idgham ke? Allah. Jadi dari segi tulisan asalnya alif nun lam alif. Tak. Tapi oleh kerana nun dengan lam ni, panggil idgham dah. Idgham bila gunnah. Dah. Jadi dia masuk lalu. Dia tak payah tulis lah. Illam. Asalnya in lam. Jadi bila nun tu tidak dibunyikan, maka terus masuk pada lam. Allah. Allah. Jadi bi Allah. Asalnya bi Allah ada harah jabak tu, tapi itu dibuang. Kemudian hazah jawab syarat pada maqam ta'ajjub. Ni kita sambung mulalah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.